Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tu cara jawab salam tu memang lapor tu. Allah ni hidangan telah dihidangkan. Jadi kalau solat pun jadi makruh, jadikan tazkirah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana, amma ba'd. Amin. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas peluang yang diberikan untuk dapat kita bersilaturahim, dapat kita berkumpul dan berhimpun dari dalam satu tempat ni untuk sama-sama kita meraihkan kepada pihak tuan rumah kita dan juga kepada semua jugalah insya-Allah mana tahu ada rezeki untuk menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun yang mendatang dan moga-moga Allah Ta'ala jadikan perkumpulan dan perhimpunan kita pada tengah hari ini salah satu daripada asbab untuk Allah Ta'ala memberikan pahala kepada kita dan menghindarkan daripada kemudaratan dan juga memberikan keberkatan dan keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dalam ruangan ringkas ni saya hanya nak kongsi berkenaan dengan beberapa perkara yang boleh untuk kita manfaatkan mengenai beberapa amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana amalan itu adalah amalan yang menyerupai seperti pahala orang-orang yang menunaikan haji dan umrah. Amalan orang-orang yang diberikan padanya pahala haji dan umrah. Sebab Allah Ta'ala Maha mengetahui bahawasanya umat Nabi SAW ni bukan semuanya ada kemampuan, bukan semuanya ada kekuatan, bukan semuanya ada kelebihan dan juga memiliki kecukupan dan kekayaan untuk menunaikan ibadah haji. Dan salah satu daripada rahmat Allah itu, kerana sifat rahmatnya Nabi SAW kepada umatnya, Allah bagi kepada kita bonus. Kalau siapa yang dapat tunaikan ibadah haji, itu dah dikira mission complete lah. Maksudnya dia dah berjaya sempurnakan dia punya semua rukun-rukun Islam ni, alhamdulillah. Tapi bukanlah bermaksud orang yang tak mampu tunaikan ibadah haji tak sempurna pula Islam dia. Jangan pula kita panggil awak ni mati haji dok lagi, jadi tak sempurna Islam kamu. Tidaklah, kerana dia hanya diperintahkan kepada orang yang mampu. Tetapi kita kena tengok dari sudut manfaat kelebihan yang Allah Ta'ala berikan peluang tu, iaitu peluang untuk kita dapat meraih pahala bonus haji tadi walaupun tidak dapat menunaikan ibadah haji. Pertama, kita nak tengok haji ni dari segi bahasa makna dia apa? Tak tahu kan? Biasa kita panggilkan hajar, haji kan? Apa makna haji? Haji dari segi bahasa maknanya qasdu, tujuan. Sebab haji ni satu ibadat yang paling berkesan, yang paling pendidikan Allah, pentadbiran Allah yang paling terbaik untuk penyucian hati. Salat ya bagus juga salat untuk bersihkan hati, tetapi ujian salat tak sehebat ujian haji. Begitu juga dengan zakat, juga nak membersihkan hati. Semua elemen-elemen ibadat tujuannya nak bersihkan hati. Tapi dalam semua, yang paling besar ujian kepada hati dan jiwa kita adalah ibadat haji. Sebab itulah kita tengok bagaimana kesempurnaan haji seseorang itu adalah bergantung kepada sejauh mana hatinya yang bersih, penerimaannya dan juga kesabarannya, dan terutamanya adalah refleksi hati itu. Bagaimana hati itu memberikan satu refleksi kepada apa ujian yang dia hadapi sewaktu dia menunaikan ibadah haji. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW sebut,
orang yang Allah berikan padanya haji yang mabrur. Kenapa dia dipanggil mabrur? Kita orang dulu sebut jenaka lah, dia bagi bukan mabrur, dia bagi manburu kan. Sebab dulu ada jenama wokok nama manburu kan. Jadi kenapa dipanggil mabrur? Mabrur ni berasal daripada perkataan barrun. Barrun maknanya orang yang banyak berbuat kebajikan. Dalam Quran Allah ada sebut sifat orang-orang yang ahli syurga ni namanya golongan bukan barun, golongan abrar. Kan kalau kita baca dalam Quran Allah sebut innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang abrar kan. Abrar diambil dari perkataan barun lah. Apa makna abrar? Iaitu orang yang pergi haji tu niat dia bukan dia nak balik dapat haji. Balik tu bangga orang panggil, saya alhamdulillah sempurna dah. Habis saja lontar jamrah dia buat nafar awal pula. Boleh panggil saya dah start hari ni, boleh panggil haji alhamdulillah. Ya. Orang tak panggil terkilat dia. Pasal hati penat-penat saya tunggu lama awak tak panggil sampai hati awak. Tak. Tujuannya kita pergi ke sana nak buat sebanyak mungkin kebajikan. Sebab itulah haji itu diberikan nama mabrur, kerana ia adalah haji yang paling dipenuhi syarat dengannya kebaikan yang banyak. Sebab itu siapa yang ada peluang untuk pergi, kadang-kadang kita ingatkan kawan-kawan kita lah, ya, yang kalau ada di sana, salah satu antara kufur nikmat yang paling besar lah bagi orang yang Allah bagi peluang, dia duduk di sana, di tempat yang berkat, di tempat yang digandakan pahala dan amalan, dia boleh habis masanya pada perkara-perkara yang tak bermanfaat. Jangan kita ingat haji mabrur ni sekadar kita sabar, kata dalam hati tak apa, hati je. Dah, itu bukan haji mabrur. Haji yang mabrur, dia pergi tu, dia ambil peluang tu untuk berbakti. Dia tengok orang ni, dia tolong kamu tu. Mana saja ruang, sama ada dengan kodrat, sama ada dengan buah fikiran, sama ada dengan wang ringgit, sama ada dengan ilmu, sama ada dengan pengalaman, sama ada dengan apa saja. Even tolong tunjuk orang mana bilik, tolong ringankan beban orang, mudahkan urusan orang, tolong angkat beg ke apa ke, itu pun termasuk daripada kebajikan. Dan itulah di antara salah satu daripada asbab untuk Allah Ta'ala mudahkan untuk kita memperolehi haji yang mabrur. Cuma dalam hadis tu Nabi ada spesifikkan lah, haji yang mabrur itu man hajja walam yarfuth. Pertama syarat, dia tak buat dosa besar kat tanah haram. Dosa kecil kita tak boleh lari lah. So kalau boleh masa pergi haji tu, semua geng-geng dalam grup mesyuarat, tingkap mesyuarat, kursi mesyuarat, semua kena left. Ya, saya left sekejap ya. Nanti balik haji saya join balik. Yang tu tak. Maknanya semua dosa-dosa yang besar kita kena jauh. Ya. Walam yafsuq. Dan Nabi sebut dia tidak membuat benda-benda fasik dengan zahir. Benda-benda fasik ni dia tidak buat benda-benda dosa kecil dengan nyata. Buat dosa tapi cepat-cepat istighfar, itu Allah Ta'ala pula. Tapi dia tak menzahir dan melaziminya. Kemudian wala yashab, dia tak jadi orang yang barat, suka menjerit-jerit dan sebagainya, tidak. Termasuklah tidak mengganggu ibadat orang lain. Sebab kadang-kadang kita ni terlalu apa kita panggil, excited, nak dapatkan kelebihan tu, sampai kita menyusahkan orang tu, belum tentu kita dapat benda tu, tapi belum tentu haji tu mabrur. Belum tentu di sisi Allah haji tu mabrur. Kita duk rasa dia mabrur, dia hanya map saja, roll hilang, roll kat ujung tu tak ada, dia mabrur saja. So itu satu. Kemudian Nabi sebut lagi, antaranya juga adalah dia menjaga yashab tu juga maksudnya adalah dia menjaga lisannya lah, lidahnya, akhlaknya, ya. Maka melainkan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Okey, sebagai last, sebab saya tengok masa pun dah terhad, amalan secara ringkas, beberapa amalan untuk kita yang tak dapat pergi haji ini tapi dapat pahala seperti haji. Yang pertama, hadis yang disebut dalam riwayat At-Tirmizi yang mana mengenai tentang salat isyraq.
Kan? Dalam hadis tu disebutkan man shalla subha fi jamaah. Siapa yang solat subuh secara berjemaah. Tapi syarat pertama dia kena solat subuh berjemaah lah. Sama ada di rumah dia pun boleh. Tak ada masalah, jemaah di rumah dia pun tak apa. Kecuali tak ada orang nak berjemaah dengan dia. Kata orang perempuan kan, suami dia pergi dah, anak dia besar dah ke dah, ya, semua dah ada rumah masing-masing, tinggal seorang kan. Kita pula nak pergi masjid, jalan, tak apa nak sampai habis dah subuh. Elok-elok sampai syuruk. Mana katanya lambat lah. Kadang-kadang suami tak boleh nak teman kan. Bila tak ada teman pun susah juga kan. Mungkin lepas dia semayang, mungkin dia tolak kerja. Kalau kita boleh berjemaah dengan suami, tak apalah. Macam sebahagian sahabat, dia semayang kat masjid Ibnu Mas'ud, lepas tu dia cepat-cepat balik, dia semayang subuh dengan isteri dia pula secara berjemaah, nak bagi pahala jemaah kat isteri dia. Boleh, kita boleh ulang solat fardu kerana nak bagi pahala jemaah pada orang lain, ya boleh. Tapi kalau sempat lah, kalau suami kita tak sempat, nak buat macam mana kan. Kita niat nak berjemaah tapi tak dapat, kita buat di rumah pun Allah bagi pahala jemaah di atas niat kita tadilah, ya. Kemudian duduk, thumma yaq'ud, dia duduk di tempat solat dia, dia tak berganjak dan dia berzikir pada Allah hatta tatlu'a asy-syams, sehingga terbit matahari. Wa shalla raka'atain, dan dia solat 2 rakaat. 2 rakaat tu ulama mengatakan namanya solat isyraq. Cuma isyraq ni ada khilaf. Ada kata 15 minit sesudah masuk syuruk, iaitu bila matahari itu dah keluar penuh, walaupun tak sampai sepenggalah, dah boleh solat isyraq. Ada yang kata kena tunggu sepenggalah. Kalau sepenggalah tu lebih kurang 28 minit, maksudnya dah masuk kepada waktu duha lah, permulaan duha, ya. Jadi kalau sampai solat tu, baginda Nabi SAW sebut diberikan baginya pahala haji dan umrah yang sempurna. Itu satu. Nombor 2, ada dalam riwayat An-Nasa'i disebut dengan lafaz yang berbeza. Disebut man ghada ila al-masjid, siapa yang pergi ke masjid dalam keadaan mutatahhiran, dalam keadaan berwudu untuk solat fardu, diberikan baginya ka ajril hajjil muhrim, seperti orang yang berihram untuk pergi haji. Bukan dapat pahala haji, pakai ihram nak pergi haji, dia dapat pahala tu. Kemudian siapa yang berwuduk daripada rumahnya semata-mata pergi masjid untuk yusabbihu lillah wa subhatat duha, dan dia nak sembahyang duha. Sembahyang duha ni afdalnya di masjid, bukan di rumah. Tapi kalau kita nak di rumah tak ada masalah. Bukan kata tak boleh di rumah, sebab ada ulama kata sembahyang sunat afdal di rumah, termasuklah salat duha. Tetapi solat duha ni ada hadis yang memberikan pengecualian, dia boleh dibuat di masjid selain daripada dibuat di rumah. Siapa yang berwudu dari rumahnya semata-mata ke masjid untuk solat duha 2 rakaat, diberikan baginya pahala mu'tamir, umrah. Jadi kita tak boleh pergi ke Quba pun tak apa. Contoh kan, kalau orang dulu pergi haji di Mekah lama, dia tak pergi ke Quba kan. Kalau kita lagi Quba tu nak dapat pahala umrah tu, tak payah Quba, kat rumah pun boleh jadi Quba. Kita pergi ke surau berdekatan, sembahyang duha 2 rakaat, dapat pahala umrah. Dapat pahala umrah. Dan satu lagi hadis yang terakhir yang Nabi SAW sebut, iaitu sesiapa yang pergi siapa man kharaja min baitihi, siapa keluar pada rumahnya untuk pergi ke masjid untuk 2 tujuan, ya ta'allamu khairan, nak ambil peluang buat baik, au yu'allimuhu, atau mengajarkan ilmu, maka dia seperti haji yang sempurna. Sebab itu saya syorkan pada DSL dia ada nak gelaran baru dah. Kepada siapalah kawan-kawan kita yang dia haji anak cucu kita, kalau kita pesan ada, even kita sendiri kalau pergi semayang kat masjid, jangan semata-mata nak semayang, ambil peluang untuk buat kebajikan lain, susun kasut, apa lagi, kemas ke, susun Quran ke, lipat sejadah, ambil sejadah, basuh, boleh hantar balik ke, ataupun apa saja peluang kebaikan. Sebab tu sama juga kalau saya dekat sana nanti, kalau ada ruang lah kan nak buat pahala dengan jemaah maktab yang ada, mungkin saya ajak buat tadarus.
Sebab kita tengok kenapa ada sebahagian orang Arab, dia tak ada tauliah pun mengajar kat Masjid Nabawi tu. Sebab nak mengajar tu dia kena ada tauliah daripada kerajaan dia. Tapi mereka buat ambil peluang, dia cari orang-orang apa ni, orang Malaysia ni, dia panggil, main duduk. Dia nak cek Fatihah. Sebenarnya dia pun belajar lagi juga, tetapi sebab dia nak pahala mengajar tadi. So kita carilah peluang-peluang kebajikan yang boleh kita buat. Tuang ayat Zam-Zam bagi ke orang pun dapat pahala kebajikan. Di samping kita pergi itu untuk solat, jadi diberikan pahala haji. Jadi saya sekadar itulah sebab bau sate dan menusuk ke dalam kalbu saya. Jadi saya setakat itulah. Wallahu a'lam. Ya. Sebut pasal si masjid kan. Jadi soalan saya tu, kita ni semua perempuan. So dia macam yang kalau wanita tu afdal kat rumah tu, kita siap solat. Oh, okey, baik. Tidaklah, mana peluangnya kita ada. Hanya ada ruang kita pergi. Cuma ada pandangan ulama dari sudut perbincangan masjid bagi orang wanita. Ya, sebab ada pendapat para fuqaha yang mengatakan sebaik-baik tempat solat bagi wanita itu adalah di rumahnya. Di rumahnya itu maknanya di dalam bilik rumahnya. Itu adalah merupakan masjid bagi wanita itu. Ya. Cuma dalam masa yang sama Nabi tak larang wanita itu untuk pergi ke masjid. So bagi pandangan saya, kalau kita rasa kita ada komitmen di rumah kita, kita pun tak ada, orang kata apa, nak pergi seorang pula, nak pergi drive seorang, okay, tak apa-apa, nak sesuai lah. Ya. Jadi boleh kita tunaikan kebajikan tadi itu di tempat solat kita, di rumah kita, boleh. Ya. Yang ada suami, yang tak ada suami, tak ada ikut, atau ada suami tapi ditinggalkan. Ada satu hal pula kan, susah. Atau suami ada urusan kan. Jadi dia kalau ada halangan, dia boleh buat benda itu di rumah dia. Di rumah dia, di sembahyang duha di rumah dia. Ada yang menafsirkan sabhatan duha tu salat tasbih di waktu duha. Ada juga ulama tafsirkan mana sabah tu bukan salat duha, tapi maknanya salat tasbih di waktu duha.